واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 103 dan 104 daripada surah An-Nisa, surah yang keempat yang membawa tema keadilan walaupun kepada mereka yang lemah di dalam masyarakat, di dalam sebuah rumah. Dan pada hari ini kita akan bersama panel jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat saja Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz ya. Dan juga Ustaz Star, apa khabar? Alhamdulillah, Fadil Ustaz Fas ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini kita ada orang Kedah. Ya Ustaz Fas. Ustaz Fadil Ustaz Syam. Orang kampung kita tu. Orang Tengok kampung. Ya, Oh, tang mana? dekat Aman Jaya. Tu dia dekat Shopee Komplek tu. Oh, itulah dia. Oh, subhanallah. Ustaz Fas. Ustaz Syamsul, Sungai Petani. Saya Sungai Petani. isteri Sungai okey. Petani. Sungai Petani. Taman Peruda. Oh, dekat kita. Dekat. Dan kita nak bersama dengan sahabat-sahabat kakak Kedah tu kita bersama dengan tetamu kita Safas tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, rombongan dari Rawdatul Ulum Kota Star Kedah. Kota Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua nak? Dah menjerak belum? Oh, apa? Nyorok. Sarapan, menyorok. Oh, Menyorok menyorok. silap sikit. Menyorok. 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 Oh. Bukan yang sembunyi tu bukan? Ada. Oh, lain. Oh, jadi kalau menyorok tu sarapan. Sarapan. Oh gitu. Subhanallah. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan juga ahlan wa sahlan kepada grup Istiqamah yang Istiqamah. bersama pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji Ya. halaman 103, 104 dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu dan juga hikmah dengan bacaan kita pada hari ini. Kita berdoa bersama, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita melihat kepada ayat 155 yang dibacakan awal tadi. Secara ringkas terjemahannya, maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta kerana mereka telah membunuh Nabi tanpa hak dan kerana mereka mengatakan hati kami tertutup. Dalam ayat 155 ini, terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya orang-orang Bani Israel Ustaz ya, apatah lagi bila kita melihat senario yang berlaku di peringkat antarabangsa sekarang ini, mereka sanggup menyatakan qulubuna ghulf. Macam mana sampai tahap begitu sekali mereka sanggup menyatakan perkara itu kepada pimpinan ataupun rasul mereka? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang uniknya satu bangsa yang kita sebutkan bangsa terlaknat ini. Bukan unik daripada sudut kebaikannya, tetapi unik daripada sudut kejahatan yang tak terfikir di kepala akal kita. Bukan setakat kita kata apa yang kita lihat pada hari ini, apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini daripada kekejaman mereka yang tak terjangkau di akal. Satu kejahatan yang kita kata luar biasa. Orang lain pun menginginkan sifat luar biasa, tetapi khususnya pada hal-hal kebaikan. Tak ada siapa pun yang sanggup untuk menyatakan bahawasanya saya ni memiliki sifat yang orang kata mental block. Dah pun tertutup sekalian kebaikan untuk masuk dalam diri dan tidak akan apa-apa kebaikan itu keluar. Ghulf ini maksudnya ghilaf.
satu hati yang telah pun dirap rapat, takkan ada benda yang boleh masuk dan takkan ada benda yang boleh keluar. Dalam istilah kita kata mental block habis. Dah takkan boleh menerima apa-apa. Sebab apa mereka tergamak untuk menyatakan sedemikian, sedangkan kita dalam dunia yang global, yang luas ini, kita masing-masing akan mempamerkan keluasan jiwa kita untuk menerima apa saja kebaikan untuk diri. Tapi bangsa daripada kalangan Bani Israel, khususnya golongan Yahudi ni, sanggup untuk kata, tak, kami ni lain daripada yang lain, qulubuna ghulf. Sebenarnya ianya bukan sekadar kita kata satu permulaan bicara yang keluar tiba-tiba. Sebaliknya Allah telah menjelaskan puncanya kalau kita lihat daripada ayat yang ke-155, 153 lagi. Bermula daripada muka surat yang sebelum daripadanya. Kejahatan yang mereka buat itu bukan sesekali ataupun sekali ataupun dalam bilangan yang sedikit. Allah telah menyenaraikan daripada ayat 153. Kejahatan mereka bermula daripada mereka meminta daripada Nabi Musa alaihi salam untuk melihat Allah secara terang-terang. Kemudian mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, melanggar larangan Allah supaya tidak bekerja pada hari Sabtu dan juga enggan untuk sujud pada perintah Allah yang telah Allah perintahkan. Mereka juga terkenal sebagai pelanggar janji-janji mereka terhadap Allah dalam ayat 155 ini. Dan yang paling besar lagi, kita lihat bagaimana mereka tergamak membunuh Nabi mereka. Kalaulah orang sebegini yang kita senaraikan kejahatan dia, kalaupun dia mengaku dia memiliki sifat mental block tu, kita percaya tak? Of course kita percaya. Sebab kita kata sampai ke tahap begini kejahatan tersebut, kalaulah seseorang itu menutup pintu hati dia untuk menerima kebaikan, kita boleh faham. Tetapi pelajaran yang kita dapat, bahawasanya kalau melihat kepada kejahatan ini, satu pelajaran yang kita dapat iaitulah jangan buat jahat banyak-banyak. Hatta sekali pun janganlah. Sebab apa? Kejahatan itulah yang akan membuatkan satu masa nanti kita akan mengalami sifat yang sama yang dialami oleh Bani Israel, iaitulah menutup langsung pintu kebaikan buat diri kerana yang mereka fikirkan setiap masa itu bukan lagi kebaikan, tetapi apa lagi kejahatan yang boleh mengatasi kejahatan yang sebelum daripadanya. Sekuen yang Allah berikan daripada ayat 153 sampailah kepada ayat 155 yang Allah menyebutkan pengakhiran kepada kejahatan tersebut adalah sampai peringkat berani untuk membunuh Nabi mereka. Maka selayaklah mereka seperti mana yang Allah nyatakan dalam ayat yang kelima daripada surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mana mereka mula menyeleweng dan berani untuk menyeleweng, maka Allah jadikanlah apa yang mereka pinta daripada hati yang tertutup untuk melihat kebenaran, ditutup sebenar-benarnya hati mereka untuk menerima apa saja kebaikan selepas daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk menjelaskan tentang bagaimanakah realiti perkataan qulubuna ghulf sebentar tadi itu adalah hasil daripada tindakan mereka, Ustaz ya. Maksudnya mereka lah yang memilih jalan untuk berbuat dosa dan jenayah dan juga kerosakan, maka bertimpa-timpanya itu sampai istilah tadi mental block ya. Maksudnya kita tak boleh nak bayangkan ada manusia yang sejahat ini, tetapi ianya bukan sekadar berita 1500 tahun yang lepas, ianya masih lagi ada baki-baki daripada keturunan yang sama. Jadi ini adalah sebagai satu pelajaran yang besar untuk kita sama-sama mohon taubat selalu kepada kesilapan-kesilapan kita, kerana kita khawatir kesilapan atas kesilapan itu mengundang kepada taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Khawatir Allah akhirnya mengunci ya, dah tabak ya, kira dah seal lah ni ya, dah tutup dah kepada hati seorang manusia. Baik, kita bergerak kepada ayat 157. Mari sama-sama kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Kita ingin memahami apakah beza perkataan dhan dalam ayat ini dan juga perkataan syak. Apa beza di antara keduanya? Ayat 157 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tar. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syams. Ya, boleh ya? Syamsul. Seronok kita, orang kampung ada. Oh, Allah, masya-Allah. Kena dengar suara molek. Bagi mic ya. Tak apa saja dulu insya-Allah. Baik. Jadi Ibu Ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala, kita nak baca ayat 157, kalimah yang Ustaz Faz sebut tadi, syak dan juga dhan, antara kalimah yang mencabarlah untuk kita sebut dalam atau kita baca dalam ayat ni. Mari kita cuba sebut dan baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulallah wa ma
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-157 bercerita tentang kisah Nabi Isa ibnu Maryam, bagaimana ada di kalangan orang-orang Yahudi itu yang mengatakan bahawa kami sudah pun telah membunuh Nabi Isa itu sendiri, dan adakah ia benar? Ada perkataan syak dan dhan yang ingin kita faham dalam ayat ini. Namun kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang ke-103 dan 104 dan dibacakan sebentar tadi pada ayat 157, realiti ataupun kisah bagaimana Nabi Isa itu dianggap sudah pun dibunuh dibunuh ataupun disalib oleh orang-orang Yahudi, padahal sebenarnya Allah memberikan hujah sebenar pada ayat 157. Terus kita ingin bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk menerangkan Ustaz dalam ayat ini, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, tetapi selepas itu Allah menggunakan perkataan illattiba'a dhann. Apa beza di antara syak dan dhann dalam kisah Nabi Isa ini sendiri? Silakan.
apa yang berlaku daripada peristiwa pembunuhan yang disangkakan begitu oleh orang-orang Yahudi satu ketika dahulu. Ianya adalah satu peristiwa yang telah pun datangnya riwayat yang sahih seperti mana yang telah diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana saat ketika mana Nabi Isa cuba dibunuh oleh golongan Yahudi ini, ada 3 pendapat sebenarnya. Yang paling kuat itulah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, manakala 2 yang lain datang daripada riwayat Israiliyat. Satu ketika bila mana Nabi Isa nak dibunuh dan Nabi Isa telah pun dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perancangan tersebut, maka ditanyakan kepada sahabat Hawariyunnya, siapakah yang sudi untuk menggantikan tempatku itu dan aku janjikan baginya untuk menjadi temanku dalam syurga. Maka salah seorang daripada Hawariyun tersebut bersetuju untuk menggantikan tempat Nabi Isa, dan saat ketika mana mereka menyerbu masuk, apa yang datang daripada riwayat tersebut, dibukakan atap bagi rumah tersebut, lalu Nabi Isa AS telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan yang menggantikan tempat Nabi Isa secara sukarela tadi daripada golongan Hawariyin tadi adalah orang yang disangkakan Nabi Isa AS. Bagi keyakinan kita yang mengetahui tentang riwayat yang telah pun sampai menerusi jalan Nabi kita SAW, dan itulah keyakinan kita yang sebenar, kita telah mencapai tahap pengetahuan yang tertinggi. Kerana pengetahuan manusia ni dia ada 4 peringkat sekurang-kurangnya. Yang pertama disebutkan sebagai waham, tak tahu apa benda. Yang kedua yang dinamakan sebagai syak. Syak ni 50-50. Tahu sikit, tak tahu sikit. Mana kata tak berapa yakin sebab masih lagi mengandungi keraguan-keraguan terhadap sesuatu yang diketahui. Ada yang tinggi sikit daripada syak, iaitulah dia ada pengetahuan tersebut. Tetapi pengetahuan tersebut, ia bukan realiti yang sebenar. Inilah yang telah pun diberikan maksudnya oleh Imam Ibn Ashur. Tak kala mana mentafsirkan maksud azan, dikata ilmun lam yatahaqqaq. Satu pengetahuan yang sama sekali ia tidak pernah terrealisasi. Maksudnya dia mengetahui sesuatu tapi bukan daripada realiti yang sebenar. Meyakini sesuatu, contohnya kita kata, kita percaya hantu itu di luar rumah. Sedangkan apa yang kita tahu dengan penuh yakin tersebut, ianya bukan realiti yang sebenar. Contohnya. Dan tahap yang tertinggi daripada pengetahuan manusia yang disebutkan sebagai yakin, memang bukan takat dia tahu, itulah realiti yang sebenarnya. Maka dalam ayat ni kita lihat adanya penggunaan 2 istilah daripada 4 peringkat pengetahuan manusia. Satu yang disebutkan sebagai syak. Sememangnya, tak kala mana mereka melakukan usaha untuk membunuh Nabi Isa AS yang sememangnya mereka tahu Nabi, pastilah dirinya insan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak kala mana mereka membunuh ganti kepada Nabi Isa AS pun, mereka masih lagi dalam keadaan dab ataupun keraguan yang sangat-sangat tinggi. Adakah benar itu insan yang sememangnya mereka kehendaki untuk dibunuh? Di kalangan orang Kristian sendiri, mereka saling bertelagah. Tetapi bila mana sampai kepada penetapan untuk menetapkan akidah, kalaulah mereka tidak menetapkan dengan jalan yang seolah-olah meyakinkan, maka takkan ada sesiapa yang mengikuti ajaran mereka. Mereka terpaksa berpindah daripada keraguan yang sememangnya melata di kalangan mereka, mereka angkat dengan paksa kenyataan tersebut dengan mengada-ngadakan ayat-ayat yang bukan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itulah keyakinan yang kita sebutkan tadi, bukan realitinya, maka ia hanya sampai kepada tahap zan. Lalu dalam ayat ini Allah ceritakan bagaimana permulaannya mereka itu syak, tetapi kesudahannya mereka memaksa sesuatu yang bukan hakikat itu menjadi pegangan mereka, sehinggalah ianya hanya sekadar mencapai tahap zan yang mungkin jatuh kembali kepada syak dan mungkin menjadi sesuatu yang sampai kepada waham, tetapi untuk sampai kepada yakin, ia takkan sampai ke tahap yang begitu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk menjelaskan apa beza di antara waham, syak, dhan dan juga yaqin. Ya. Syak, dhan dan yaqin itu muncul dalam ayat 157 sebentar tadi, dan sudah tentunya ini adalah sebagai satu komentar tentang agama Nasrani itu sendiri, ya, bagaimana mereka ini daripada syak itu membawa kepada dhan, dan yang diperlukan sebenarnya adalah yaqin dalam kita beramal ataupun kita berakidah. Dan perkara itulah yang sebenarnya menjadi topik pada surah An-Nisa ini, bercerita tentang dalam masyarakat, Ustaz, ya, sebenarnya kita perlukan ilmu yang yaqin, bukannya disebar-sebarkan berita syak ataupun dhan, kerana itu memang bahaya. Mungkin Ustaz ada komen di situ. Terutamanya di kalangan wanita lah, ya. Ya. Bukan kita kata kita nak menafikan lelaki itu tak ada golongan yang sebegitu, tapi kegemaran golongan wanita ni untuk mendengar yang dinamakan sebagai qil wa qal, rumus itu lebih menarik perhatian.
berbanding dengan mencari hakikat yang sebenar tersebut. Itu peringatan Itu untuk kita satu semua. peringatan kita bersama. Dan mari kita sama teruskan dengan ayat yang ke-158, bagaimana Allah menekankan tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita baca ayat 158 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita berpindah ke ayat 158. Hati-hati pada kalimah azizan. Azizan huruf zai jelaskan, jangan tertukar dengan zal. Kan azizan pun sesuai dengan maksud dia, Ustaz Syam. Sebutan itu dah menggambarkan maksud dia, masya-Allah, itu mukjizat. Dan juga hakimah huruf ha, kita jelaskan ha, kata orang Lok Start, ha spicy. Oi, betul ke? Syamsul Apa dah? Hakim. Hakim ya, Hakim. Syamsul Hakim. Masya-Allah. Boleh sah hakimnya? Okey. Baik, jadi kita cuba ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah ayat 158 yang di hujungnya wa kana Allahu azizan hakima. Dan apabila kita terus membaca pada ayat 165 di muka surat sebelah, Ustaz ya, kita berjumpa juga dengan perkataan wa kana Allahu azizan hakima. Jadi sudah tentu bila kita baca Quran jumpa perkara yang sama ni akan terdetik, mengapa ianya sama dan apa mesej yang sedang Allah bawakan? Kita bersama Ustaz Syamsul. Menarik bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni maha berkuasa untuk mendatangkan jawapan bagi setiap persoalan manusia. Di mana kita tahu sekalian ayat yang datang dalam bicara kita pada hari ini bermula daripada keraguan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi, bermula daripada ayat 153 yang lepas. Mereka mempersoalkan banyak benda di mana persoalan tersebut disandarkan kepada logik akal mereka. Maka dikala Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawasanya Nabi Isa itu bukanlah insan yang dibunuh oleh mereka, bahkan Nabi Isa itu dalam ayat yang lain, contohnya daripada surah Ali Imran, Allah menyatakan betapa Allah Subhanahu Wa Taala mematikan ataupun mengambil Nabi Isa dan kemudian mengangkatnya ke langit. Bukan dialah insan yang dibunuh pada ketika tersebut. Lalu mereka mempersoalkan bagaimana keadaan tersebut berlaku, dan hakikatnya bahawasanya Nabi Isa itulah yang akan diturunkan oleh Allah kemudian hari. Sesuatu yang tak pernah terfikir dia manusia, yang telah pun diangkat oleh Allah akan diturunkan kembali sebelum daripada kiamat itu berlaku. Maka jawapan bagi kita orang beriman mudah sahaja, seperti mana yang telah pun disebutkan oleh Allah, wa kana Allahu azizan hakima. Kalimah azizan iaitulah yang maha perkasa, sesuai dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang melaksanakan segala agendanya, mengatasi agenda-agenda yang lain. Bagaimana perancangan orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa begitu teliti, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebelum daripada ayat yang kita sebutkan dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan bahawasanya bagaimana mereka itu merancang dan Allah merencana perancangan yang begitu hebat. Hari ini kalau kita lihat dalam apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, sekalian macam perancangan yang mereka cuba untuk menghapuskan orang-orang Islam di tanah tersebut, tetapi Allah mengekalkan sehingga ke saat ini. Insan-insan yang mempertahankan kiblat pertama umat Islam takkan berlaku seperti mana yang diidam-idamkan oleh mereka. Kerana apa? Azizan. Allah itu Tuhan yang maha perkasa, dan hebatnya keperkasaan Allah tak sama macam keperkasaan makhluk. Macam kalau kita katakan hari ini, kalau kita katakan manusia itu mungkin ada yang kuat, tetapi sebalik orang-orang yang kuat bukan semua yang bijaksana. Seperti mana orang Yahudi pada hari ini, kalau mereka bijaksana pasti mereka tidak akan membunuh manusia sewenang-wenangnya. Kalau mereka itu bijaksana pasti mereka tidak akan melakukan kezaliman. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik keperkasaannya ada sesuatu yang lebih hebat, iaitulah kebijaksanaannya dalam mengatur segala perbuatannya, sehingga berlakulah apa yang dikehendaki
Olehnya sentiasa menjadi elok-elok belaka, tidak seperti mana kita, kalaupun kita mengusahakan segala sesuatu, belum tentu ianya terhasil dengan kebijaksanaan yang sebenar, melainkan kita harapkan daripada Allah bila mana kita melakukan sesuatu, ya Allah bimbinglah kita, pandulah kita agar setiap keputusan yang kita capai, apapun tindakan yang kita ambil, ianya akan datang dengan kebijaksanaan yang memberikan impak yang besar untuk kehidupan kita, insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Syamsul menjelaskan tentang istilah azizan hakimah tadi itu. Maksudnya ialah boleh ke Allah ni mengangkat, nak turunkan Nabi Isa ataupun dalam ayat 165 tadi itu diturunkan wahyu, dihantarkan Rasul. Perkara tersebut sebenarnya mudah, kacang bagi Allah SWT, bagi kita yang beriman. Tetapi bagi yang tidak beriman, dia merasakan dialah yang paling berkuasa dan dialah yang paling bijaksana. Tapi sebenarnya ada orang yang berkuasa tak berapa bijak Ustaz ni kan. Dia jadi pemimpin, tapi perkataan dia dekat media macam tak berapa nak tinggi belajarnya kan. Tapi ada orang yang bijak tapi tidak berkuasa. Maka Allah bawakan di sini dengan kuasa dan kebijaksanaan Allah, itulah mengatur pelbagai perkara sebagai iman kepada kita. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk kita menyambung ulang kaji My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Ubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman 103 dan 104, dan dibacakan sebentar tadi ayat 159 yang berada di hujungnya itu, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat itu Nabi Isa akan menjadi saksi kepada mereka. Dan pada ayat yang ke-166, maksudnya 158 tadi diikuti dengan 165 ni ada azizan hakima, dan selepas azizan hakima ini, kedua-dua muka surat ini, lepasnya itu muncul perkataan syahida pada ayat 159, dan pada ayat 166 juga ada perkataan syahida. Nampaknya lebih kurang je ni Ustaz. Apa isinya ni? Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, nak tahu tentang apa maksud syahidah tu kena tahu cerita kan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam ayat yang ke-159, syahidah ini adalah perkenaan tentang satu ketika nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam menjelaskan tentang hakikat sebenar apa yang sebenarnya berlaku satu ketika dahulu daripada keyakinan mereka Nabi Isa itu telah pun dibunuh. Sebaliknya itu bukan hakikat yang sebenar. Sebaliknya Nabi Isa memang benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah menegaskan dalam ayat 159 ini, setelah daripada manusia mendengarkan perakuan daripada mulut Nabi Isa, mereka tidak punya pilihan yang lain seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi. Mereka mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa tersebut atas apa hakikat yang telah pun dijelaskan sebelum lagi pada ni. Dan hujung kepada ayat tersebut Allah menyatakan wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, pada hari kiamat nanti Nabi Isa alaihi salam akan menjadi saksi buat mereka. Kenyataan ini kita kata tak jauh beza daripada apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 41 surah An-Nisa. Kalau kita buka surah yang sama yang sedang kita bacakan sekarang, ayat 41, ayat yang membuatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri menitiskan air mata saat satu ketika baginda meminta daripada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan surah An-Nisa untuk baginda, dan baginda menekuninya sampailah kepada ayat 41 ni. Kata Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Mas'ud, berhenti, bukan kata berhenti macam mana, terhentinya bacaan Allah bin Mas'ud pada ketika tersebut sebab dia dengar macam seolah-olah ada satu keadaan yang macam senyap sunyi, maka dikalihkan pandangannya terhadap diri Nabi SAW pada waktu tersebut, maka dilihat Nabi SAW sedang menitiskan air mata. Kenapa? Kalau kita lihat ayat 41, Allah kata fakaifa idza ji'na min kulli ummatin birasuli wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana satu ketika nanti Allah akan bawa datang bagi setiap umat itu rasul-rasul mereka, dan yang mana rasul tersebut akan menjadi saksi ke atas umatnya. Kita juga satu ketika nanti akan dipersaksikan oleh Nabi kita, antaranya menerusi jalan seluruh tubuh umat Nabi Muhammad yang bersalat, yang mengambil wuduk akan bercahaya. Maka Nabi akan mempersaksikan kita adalah umatnya. Maka Nabi akan bawakan gelas yang mengandungi air daripada telaganya untuk diminum oleh setiap umatnya. Maka siapa yang minum daripada air telaga tersebut, maka dia tidak akan lagi dahaga selepas daripada tersebut. So syahidah di sini adalah kembali kepada sifat Nabi Isa yang akan menjadi saksi, sama seperti mana para rasul yang lain akan menjadi saksi. Tetapi dalam ayat, kalau kita lihat 166, konteksnya adalah berkenaan tentang apa yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekalipun ada sebahagian daripada manusia tidak mempercayainya, tidak memberikan syahadah, perakuan seperti mana kita bersyahadah. Kita bersyahadah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya sanya Dia, dan Nabi Muhammad itulah insan yang telah pun diutuskan oleh Allah dengan wahyunya, dengan kitabnya. Kita selesai masalah syahadah tersebut. Tetapi bagi manusia yang tidak mempercayainya, yang masih lagi menuntut-nuntut untuk diberikan bukti demi bukti sekalipun telah dibekalkan segala-galanya, maka Allah kata dalam urusan tersebut tidak diperlukan penyaksian mereka melainkan memadai penyaksian Allah terhadap apa yang telah berlaku daripada kebenarannya, bahawasanya dialah yang telah mengutuskan sekalian rasul seperti mana yang telah dinyatakan dalam ayat 163 bermula daripada Nabi Nuh sampailah kepada nabi-nabi yang lain, dan dialah juga yang telah menurunkan wahyu. Kesemuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hebatnya 166 ini, bagaimana Allah sebutkan syahidah di sini menarik Ustaz. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Tuan-tuan kena tunggu sebab dia ada part berkenaan tentang anzalahu bi'ilmi, dalam keadaan Allah menyatakan sebelum daripada itu lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Kenapa digandingkan di antara musyahadah dengan ilmu? Wallahu taala alam. Ya, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Samsul menjelaskan bagaimana pada ayat yang ke-159 dan 166 itu ada gandingan, ya, syahidah rupanya
Pada ayat 41 pun sudah dijelaskan Nabi Muhammad itu sebagai saksi, kini Nabi Isa sebagai saksi, dan pada ayat 166 itu cukuplah Allah sebagai saksi kepada seluruh wahyu yang diturunkan. Dan bercakap tentang saksi ni, yang paling takut ni kat mahkamah Ustaz ya. Alhamdulillah. Dia waktu tak di mahkamah tu dia okey lagi, tapi bila di mahkamah disemak sama ada okey ke tak okey, betul ke tak betul, salah ke tak salah, pada waktu itu bergetar tu kan. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi, Allah kalau katakan bersaksi yang baik-baik itu okeylah tu kan. Dia khawatir kalau katakan kesaksian pada perkara yang tidak baik, yang kita mohon Allah ampunkan segala dosa kita, dan kita disaksikan oleh Nabi sebagai umat lah Ustaz. Betul. Ya, yang dapat minum daripada Al-Kautsar itu, mungkin ada yang cakap bahawa minum tu apa sangat. Dia kalau tengah ada banyak air ni tak terasa Ustaz. Dia kalau dah di tengah-tengah padang mahsyar itu ya, bila katakan dapat setitis sahaja pun air pada waktu itu, kita tahu bahawa ia adalah sebagai satu nikmat yang besar, apatah lagi janjinya tidak lagi haus dahaga selepas itu. Baik, kita ingin teruskan dengan ayat 161 sebagai satu panduan besar untuk kita ambil pelajaran daripada orang-orang terdahulu. Ayat 161 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Hakim, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang berada di studio, juga berada di rumah ataupun di platform kita apa juga. Moga-moga terus bahagia dan gembira bersama dengan Al-Quran. Kita nak baca ayat 161. Hati-hati pada kalimah bil batil supaya dia tak bunyi tebal semua. Nak tebalkan ta tu kan, dia amwalan nasi bil batil semua tebal je ni. Jadi kena hati-hati yang tebal ta, itu pun baris bawah. Jadi kita cuba ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-161. Dan kerana mereka mengamalkan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripada melakukannya, dan kerana mereka memakan harta dengan cara yang tidak sah ataupun batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ini adalah ayat 161 bercerita tentang salah satu jenayah besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri, yang sehinggakan disempitkan, dipayahkan, diharamkan mereka perkara yang baik-baik kerana salah satu dosa jenayah besar mereka adalah riba. Dan riba ini muncul sebagaimana pernah kita belajar daripada surah Al-Baqarah, ada cerita pasal riba Ustaznya. Allah menghalalkan sedekah, mengharamkan riba ini, menumbuhkan sedekah, tidak menumbuhkan riba. Pada surah Ali Imran pun ada ketika analisis perang itu pun muncul Uhud. Itu ada riba. Dan bila bercakap tentang perkara-perkara dalam surah An-Nisa ini, ingatkan faraid, wanita ataupun isu masyarakat, muncul juga tentang riba ini sendiri. Mungkin dalam masa yang 2 minit ini Ustaz ya, bagaimana, apa kepentingan riba dijelaskan pada 3 surah besar? Subhanallah, kalau kita lihat yang istimewanya ayat ni, sebabnya dalam kebanyakan ayat-ayat yang lain, penggunaan yang Allah gunakan terhadap riba iaitulah akal. La ta'kulur riba, ayat 130 surah Al-Imran. Hujung surah Al-Baqarah berkenaan tentang tu digunakan kalimah akal. Tapi di sini Allah menggunakan kalimah akhzi. Kenapa? Sebabnya Allah nak nyatakan bahawasanya sebarang bentuk riba, sama ada datang dalam bentuk yang kita makan, contohnya pertukaran barangan-barangan makanan yang tidak boleh dilebihkan salah satu daripada jenis yang sama. Itu masyhur. Tak boleh kita ambil yang namanya kurma tukarkan dengan kurma yang berbeza timbangannya walaupun kita kata jenisnya sama. Ataupun jenisnya berbeza, tak boleh. Kalau itu riba. Beras import dengan beras lokal, itu kena fikirkan juga tu. Itu menipu dah tu. Katakan riba tu menipu, dia panggil ghish, nipu. Tapi riba ni Tuhan nak sebutkan bahawasanya bukan takat daripada jenis makan tak boleh, bahkan yang jenis ambil, contohnya mas perak. Orang tak pakai mas perak untuk makan. Tetapi dia ambil
sedangkan pertukaran tersebut melibatkan riba, ia tetap diharamkan oleh Allah. Sebab riba ni ibarat anai-anai, nampak membusut tinggi tetapi yang bawah itu merebah. Itulah yang berlaku kepada ekonomi. Bila mana dia mengamalkan riba, orang perempuan tambah-tambah yang melibatkan emas, akhzimur riba. Jangan main sebarangan dalam transaksi emas, sebab emas perak sangat-sangat sensitif melibatkan isu riba ni. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Samsul yang menjelaskan tentang perkataan akal pada surah Al-Baqarah, pada surah Ali Imran itu tentang makan. Biasanya orang kata masuk perut kan, tapi tak semestinya. Bila Allah menggunakan wa akhdhihimur riba ini, apa-apa sahaja yang melibatkan riba, ketika beli TV besar kan, dia bayar pakai ansuran yang ribawi, perkara itu juga adalah suatu perkara yang perlu kita elakkan kerana kita ingin memastikan kita tidak diazab dengan azab yang pedih. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz Husaini tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang Orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottschier. Ignaz Gottschier ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah. Maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Kita mula kaji pada halaman 103 dan 104 dan sebentar tadi dibacakan ayat 162 bagaimana Allah menyatakan tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab yang diturunkan sebelummu. Jadi ini adalah sebahagian daripada ayat 162 bersama Ustaz Syamsul bila Allah menggunakan perkataan ar-rasihun ini selepas bercerita tentang riba, tentang makan makanan yang batil dan azabnya adalah azab yang pedih. Mengapa ar-rasihun itu muncul, pernah muncul juga pada awal surah Ali Imran itu sendiri. Silakan. Kita berbicara tentang satu bangsa yang besar, Bani Israel ini, dan kebanyakan yang boleh sebutkan tentang Bani Israel ini mungkin ada yang menyangka bahawasanya kesemua mereka itu jahat-jahat belaka. Ya. Tidak ada bahagian yang baik-baik. Sedangkan ada sekelompok daripada mereka yang tetap punya pendirian yang teguh. Kalimah ar-rasikh ini kalau kita lihat daripada sudut bahasanya disebutkan sebagai al-thabitul qadami fil mashi. Orang yang bila mana dia berjalan kakinya itu teguh. Saya tanya Ustaz Tarmizi tadi, orang Terengganu kata apa? Ataupun Pantai Timur kata apa? Tak gogek jalan. Tak gogek ni maksudnya jalan itu teguh, tetap. Orang yang tetap pendirian disebabkan oleh ilmu yang dia ada daripada kebenaran yang telah pun disampaikan. Mereka tidak mengikuti apa yang telah pun diperbuat oleh bangsanya itu. Seperti mana contoh yang kita boleh berikan Abdullah bin Salam, Ka'ab ibn al-Akhbar dan beberapa orang-orang yang lain yang hidup bersama-sama dengan Nabi SAW yang memilih beriman, sedangkan kaum dia Yahudi memusuhi Nabi SAW. Untuk pengikut Nabi Isa, kita tahu antara yang terkenal iaitulah yang disebutkan sebagai golongan Hawariyun yang 12 orang tersebut berbanding dengan kaum seluruhnya telah kufur. Maka mereka inilah yang telah Allah berikan sebutan yang istimewa berbanding dengan sebutan-sebutan yang buruk terhadap golongan-golongan yang lain sebagai memuliakan diri mereka, orang perempuan yang teguh pendirian dengan agama. Datanglah apa sahaja iklan-iklan yang menggiurkan mereka untuk merubah corak kemuslimahan mereka. Tak berubah juga. Elok pakai tudung hari ini, Masya Allah. Kemah pakaian mereka. Mudah-mudahan inilah di kalangan ar-rasihun, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini adalah panduan bagaimana sebenarnya dengan ilmu yang teguh itu Ustaz ya. Tak apa tadi? Tak gogek. Tak gogek. Oh okey okey. Dia tidak apa goyang. Tidak goyang ya di dalam kehidupan dan sudah tentu ini memerlukan kepada proses kita mendalami ilmu dan inilah antara perkara penting dalam surah An-Nisa ini. Seawal daripada surah ini bercerita tentang seruan untuk bertakwa dan takwa itu tidak mungkin muncul tanpa asas iman, ilmu yang dikejar, yang diusahakan dalam kehidupan kita. Baik, kita bergerak kepada ilmu ini. Kita lihat pada ayat 166 ya, 166 itu ada perkataan ilmu. Mari sama-sama kita baca dan kita nak memahami sedikit daripada ayat 166 bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syams. Tak gogeh Tak gogeh. Baik, insya-Allah kita nak baca ayat 166 ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, tetapi Allah menjadi saksi ke atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, wahai Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat juga menyaksikannya dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dalam ayat ini ada perkataan anzalahu bi'ilmih. Mungkin Ustaz boleh terangkan dan apa mesej kepada anak-anak kita yang belajar ilmu ataupun yang kejar degree, master, PhD. Apa kaitan ilmu yang mereka kejar dengan anzalahu bi'ilmih ini? Silakan Ustaz.
Ayat 166 ni adalah merupakan jawapan bagi apa yang telah pun diminta oleh orang-orang Yahudi satu ketika dahulu, ahli kitab, kepada Nabi SAW supaya menurunkan sebuah kitab lagi untuk mereka. Ayat 153 yang lalu, yas'aluka ahlul kitab an tunazzil alaihim kitaban minas sama'. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai jawapan kepada permintaan mereka tersebut menegaskan bahawasanya yang menurunkan Al-Quran itu bukannya Nabi SAW ataupun mendatangkan mengikut kepada keupayaannya menulis, berbicara dan sebagainya, tetapi ia adalah merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya seperti mana yang telah turun kepada para nabi yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah Allah ceritakan dalam ayat 163, 164 sampailah kepada ayat 165 menegaskan bahawasanya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara umumnya sama seperti mana wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi yang lain. Dan bagi perkara ini manusia pasti meminta kepada di mana saksi yang menyatakan perkara tersebut. Dalam kehidupan manusia, bila mana ada timbul sesuatu kesangsian terhadap perkara, maka mereka akan meminta saksi. Dan sekurang-kurangnya dalam sistem Islam, penyaksian itu memerlukan dua orang. Yang disebutkan mestilah dua orang lelaki yang adil. Kalau apa-apa isu yang melibatkan muamalah selain daripada isu zina yang perlukan 4. Maka dalam ayat ni kalau kita lihat, Allah susun penyaksian itu Allah berikan Allah dan juga malaikat. Walaupun sebenarnya kata Allah, penyaksian Allah itu dah cukup. Tetapi yang menariknya, kenapa Allah gandingkan musyahadah itu dengan yang namanya bi'ilmihi? Sebab secara umumnya manusia bila mana dikatakan sebagai penyaksi, ada orang yang menyaksikan sesuatu tetapi kadang-kadang dia tak tahu apa-apa. Tengok tengah orang bergaduh ramai, apa jadi? Saya tengok orang bergaduh tapi apa jadi? Tak tahu. Maka Allah gandingkan penyaksian tersebut bukan sekadar menyaksikan bagaimana proses turunnya wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala, peringkat yang pertama daripada Lauhul Mahfuz sampailah kepada ke langit dunia, daripada langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Semua benda tersebut yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaannya itu Allah kata ianya berlaku bukan takat dengan penyaksian tetapi dengan ilmu Allah yang sempurna terhadap setiap proses yang berlaku, yang kadang-kadang tak tercapai di akal manusia boleh berlaku sedemikian rupa. Satu ketika dahulu, bagaimana satu maklumat yang jauh dapat sampai kepada kita dalam tempoh yang sekejap, tetapi dengan teknologi yang ada pada hari ini, satu kalimah walaupun datang daripada Amerika sampai dalam masa 1 saat. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ini adalah bagaimana wahyu ini dengan ilmu Allah, penuh dengan ilmu tahap tinggi, Ustaz ya. Kalau katakan berfikir aras tinggi dalam pendidikan sekolah, maka sudah tentunya pelajar yang belajar degree master PhD jangan lupa ada ilmu tahap tinggi yang perlu dikejar. Jangan sampai kita terlupa inilah sebagai satu sumber ilmu yang membawa kita bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hujung ini sama-sama kita berdoa agar Allah membukakan pintu ilmu daripada Quran dan ianya terjelma dalam kehidupan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentu kita ingin mengambil peluang untuk menyebarkan isi kandung Al-Quran ini. Salah satu platformnya adalah dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang pada nombor yang tertera ataupun menghubungi nombor di talian untuk mengendalikan program-program yang bertujuan untuk memastikan surah An-Nisa dan kandungan Al-Quran ini dapat disebarkan dalam masyarakat kita, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada ayat dan surah
ayat baru. Ayat baru. Surah masih surah yang sama, surah An-Nisa. Dalam episod akan datang, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Harapnya sudi lagi Ustaz bersama untuk mencerahkan lagi Main lagi permata. InsyaAllah. Main lagi. InsyaAllah. Kita bertemu lagi My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين